Okay, hello guys. Okay, ni episod kedua. Aku nak borak pasal bola sepak. Since kita masih tak boleh nak travel lagi untuk bola sepak ni, jadi aku buat borak-borak je dulu. Sementara kita nak tunggu at least Liga Malaysia boleh berjalan semula ataupun mungkin ada national team ke. Okay, untuk episod kali ni aku nak cerita macam mana aku mula orang kata travel untuk bola sepak. Sebenarnya aku dulu bukanlah nak kata peminat bola sepak tegar. Lambat jugalah sebenarnya aku mula into bola sepak ni. Bukanlah maksud into bola sepak yang macam aku lambat main bola. Main bola tu memang dah lama. Cuma mungkin sebelum ni aku terlalu into ataupun terlalu passionate dengan bola sepak luar instead of bola sepak tempatan. Tapi bila start 2010 aku start tengok national team, and then aku mula teruja untuk tengok tim-tim tempatan. So aku end up menyokong tim tempat lahir aku, Kuala Lumpur. Sebelum tu aku just takat pergi tengok dekat Stadium Bukit Jalil, tengok kat TV. Tak pernah terfikir dalam fikiran aku yang that one day aku akan boleh kata adalah nak kata aktif, tapi sanggup travel, berhabis duit sampai keluar negara untuk tengok bola sepak. Semuanya bermula masa tu tahun, tak silap aku, 2014. Time tu ada Suzuki Cup, Malaysia main masa tu. Even group stage pun aku tak adalah pergi sampai keluar. Aku tengok je kawan aku pergi sampai ke Singapore tengok. And then Malaysia layak sampai ke semi-final yang aku ingat. Semi-final Malaysia lawan Vietnam. Okay, time tu aku dah terfikir, okay, kalau masa tu mula masa aku pergi kat Stadium Shah Alam, aku tengok semi-final tu, aku tak rasa macam Allah. Macam masa tu Vietnam pun dah kira kuat, walaupun tak macam sekarang. Tapi masa tu Vietnam adalah satu tim yang sangat susah untuk dikalahkan. Tapi end up Malaysia berjaya di second leg. Masa tu aku tengok semi-final yang diorang main dekat Hanoi. Masa tu aku tak rasa macam Malaysia boleh menang pada mulanya. Tapi aku dah tanamkan azam, okay, if Malaysia layak sampai ke final, dan kalau masa tu final Malaysia akan jumpa Thailand, aku dah letak azam, okay, if Malaysia sampai ke final, aku nak pergi ke Bangkok untuk tengok Malaysia lawan Thailand di final. End up Malaysia menang. Satu perlawanan yang sangat best sebenarnya. Aku tengok ramai dengan kawan, and then aku dah start terfikir, okay, Malaysia dah layak ni, macam mana aku nak ke final. Time tu kita dah bincang macam-macam dah. Dah rasa macam, okay, jom kita sewa bus, kita sewa van, kita drive sampai ke Bangkok. Tapi nak dijadikan cerita rezeki akulah masa tu. Kebetulan aku buka Twitter, aku nampak Tony Fernandez buat satu kontes. Dia kata, okay, post your best jersey, your jersey wearing, kira macam kau kena pakai jersey, kau kena postkan satu gambar yang kau pakai jersey Malaysia dekat Twitter dan kau berpeluang untuk menang. Masa tu aku tengah nak hantar wife aku pergi OU. So aku nak post dah masa tu. Mula-mula aku dah ada gambar lama aku nak post, tapi wife aku cakap jangan. Masa tu Malaysia kebetulan baru keluar jersey, tak adalah baru, untuk Suzuki Cup lah, kira keluar jersey baru. And then dia kata, okay, pergilah OU, sarung jersey tu, and then ambil gambar. Tapi aku macam malas lah, aku post je gambar yang ada. So aku drive, hantar wife aku, and then tiba-tiba dekat WhatsApp ada member cakap, weh Zam, tahniah. Aku cakap, weh apa hal? Sampailah aku dah parking, aku turun OU tu, aku buka je Twitter, aku orang first menang. Masa tu aku dah macam terkelu gak lah, macam fui, ni kalau aku ikut cakap wife aku, mungkin aku tak menang lah masa tu. Aku dah macam, wih, gila, ni gila ni, aku pergi Bangkok ni. Fully sponsored by AirAsia atau Tony Fernandez lah masa tu. Kira aku dapat tiket flight, penginapan dan tiket perlawanan berserta dengan pengangkutan. Kecuali pengangkutan dari hotel ke airport masa balik, itu sendiri. Masa tu aku tengok ramai ke, ada kebetulan pula masa tu ramai kawan-kawan yang aku kenal pun menang juga. Masa tu tak ramai lah, aku tak ingat, dalam 10 orang kot sebenarnya pemenang. Itulah first aku merasa sampai keluar pergi ke Bangkok tengok, macam ui, feel lah. Walaupun Malaysia kalah sebenarnya game tu 1-0, aku dah macam it's okay, it's a good experience. Kerana pengalaman tu lah aku terus rasa macam
this is something yang menarik sebenarnya untuk tengok bola sepak di luar, sebab kau bukan just pergi dan menyokong national team kau, tapi kau dapat lihat something new, something different, satu culture yang berbeza. Masa tu aku tengok macam rasa unik lah, sebab aku pergi kat Bangkok masa tu. Cara sambutan diorang peramah, sampai kan setiap kali kau berjalan diorang akan stop kau dan nak ambil gambar. So kau rasa macam this is nice, this is new lah, this is something yang new. So aku dah aim, okay, it's okay, buat ni memang free, but untuk next Suzuki Cup aku nak pergi at least satu game, keluar duit sendiri. Dan masa tu aku memilih, sebab yalah masa Suzuki Cup banyak game on weekdays, so susah sikit nak tengok. So aku ambil satu game, masa tu Malaysia, dia masa tu kira Suzuki Cup masih format yang main satu tempat. Masa tu Malaysia satu group dengan Myanmar. So aku dah tengok jadual, aku terus okay, nice, final game lawan Myanmar. Aku nak pergi satu tempat yang aku tak pernah sangka. Aku tak pernah sangka aku akan sampai Yangon, yang kalau Malaysia ni kau nak pergi, kau kena ada visa nak masuk Yangon tu. Tapi aku pergi, aku simpan duit, aku tanya masa tu Pulut, dia pernah jadi fitness coach untuk Yangon United. So aku tanya dia kat mana nak duduk apa semua. Bayangkan aku seorang, aku memang redah je. Just bila kat sana jumpalah dengan geng-geng Ultras, dengan geng-geng fans yang ada sana. Tapi aku masa tu aku dengan tak ada experience apa, aku just pergi redah. Dan kebetulan pula masa tu lagi sekali Malaysia kalah, tapi yang ini kalah sampai terkeluar terus dari group stage. Masa tu aku rasa aku ni badi kot. Aku dah macam frust gak macam dua kali match, 2 kali kalah ni, sampai member pun dah cakap ni zaman ni badi ni, pergi match Malaysia kalah kat luar kan. So tu macam patut aku pergi yang next kan. Selepas aku pergi Yangon tu, aku dah start macam okay, it's nice actually untuk aku cuba untuk pergi ke negara Asia Tenggara lain untuk tengok culture bola sepak juga, instead of just tengok pada national team. So first, sebab aku dah selalu tengok dekat YouTube, dekat Twitter, aku tertarik dengan PSS Sleman. So PSS Sleman, aku macam okay, aku teringin nak tengok Liga Indonesia. Sebab masa tu pun macam dah dapat slowly, aku dah dapat info-info ataupun dapat tengok sendiri pasal PSS Sleman. Dan aku tengok Copa 90 punya YouTube channel. PSS Sleman adalah antara team atau Ultras diorang yang paling power lah. So aku tanya seorang member aku, Loy, sebab dia pernah pergi. So dia ada kontak sana. Aku tanya dia, okay, macam mana kau pergi dulu? Aku pun macam okay, tanya dia pun bagi contact number semua, macam mana nak pergi, beli tiket semua. Aku tanya direct kat orang tu. And then aku pergi, sama juga seorang. Untuk 3 hari 2 malam aku pergi Jogja, sambil berjalan-jalan, sambil pergi main dia adalah untuk tengok PSS Sleman lah. Dan itu aku kata satu pengalaman yang sangat menakjubkan, yang terus buatkan aku rasa macam aku kena repeat ni. Bukan setakat repeat Indonesia, aku nak repeat pergi Sleman semata-mata untuk tengok PSS Sleman. Aku dah macam jatuh cinta dengan PSS Sleman dan juga Jogja dan Sleman tu sendiri. And then selepas tu aku pergi pula, aku pergi ke Jakarta. Okay, Jakarta bukan tengok Persija. Masa tu tak ada match Persija dekat Jakarta, tapi aku just Google tengok apa yang ada. Masa tu kebetulan pula ada game playoff Liga 2 yang nak ke Liga 1, main dekat Stadium Patriot Bekasi. So sama juga aku macam Google, aku tanya member yang di Indonesia, geng-geng gara-gara bola, Fadli dengan Eki, macam mana aku nak pergi ke Bekasi, kat mana nak beli tiket. Dan diorang tunjuk aku macam mana nak pergi. Dan aku pergilah tengok. Masa tu sebenarnya ada 2 match, tapi aku sempat tengok satu match je. Tak silap aku PSMS Medan lawan Martapura, tak silap. Aku tak dapat tengok lagi satu sebab masa tu bateri full dah nak mati. So aku risau aku tak boleh nak balik. Sebab dari Bekasi nak ke hotel aku dekat, tak ingat belah mana, tapi jauh jugalah, kena naik train. Dan aku takut macam tak dapat Google info apa, so aku terpaksa balik. Tu salah aku jugalah, sebab aku datang aku tak charge phone betul-betul dan terus gerak je. Even power bank pun tak charge betul-betul. Jadi tak banyak ni, sebab aku pun nak record masa tu guna phone. Okay, and then selepas Jakarta aku pergi tahun 2018. Yes, 2018. Masa tu KL naik ke Liga Super.
first masa tu KL plan pre-season diorang adalah di Thailand sebenarnya yang aku ingat. Tapi tak tahu kenapa tak jadi. Terus aku dah memang plan dapat pergi Thailand, shock agak. And then kebetulan pula diorang plan pre-season, tak jadi kat Thailand, diorang pre-season main dekat Sleman Cup. Aku macam exciting ni. Terus tu ada PDRM, PSS Sleman, KL dengan ada satu lagi tim Indonesia. Aku tak ingat dah. But aku tengok, aku dalam minggu tu aku dah macam nak pergi tak nak. Dah rasa macam bukan selalu aku dapat tengok tim yang aku sokong, Kuala Lumpur, main dekat luar negara. Entah bila nak tengok Malaysia, KL main dekat AFC Cup atau AFC Champions League. Jadi aku macam, sebab aku pun dah tahu silap belok dekat sana. Aku terus aku terus sehari sebelum aku terus beli tiket, sebab aku dah fikir lama, aku terus beli tiket. Dan kebetulan pula member Gara-Gara Bola, Fadli, pun pergi. Dia kata, masa tu kira first video dia orang. Aku ingat. Aku pergi, dia kata aku ada kerja, dia ada kerja kat sana, so ada hotel, aku boleh crash dekat hotel dia. So pergi tengok, memang best. Walaupun dia punya feel tidaklah macam game liga sebab just a pre-season friendly, tapi aku dapat tengok KL main dekat luar negara lawan PSS Sleman. Setelah kira tim Indonesia yang paling aku suka. Masa tu aku dah cakap, bestnya at least mungkin KL boleh belajar lah macam mana sokongan PSS Sleman semua kan. Aku cakap nice. Aku masa tu pergi, just beli tiket, dan aku satu-satunya fan KL kat Stadium Maguwo tu. Unik lah rasa. Even pegawai-pegawai KLFA pun terkejut lah ada seorang fan KL kat sana. Sampaikan habis game tu diorang ajak aku pergi ke hotel untuk makan sekali dengan players. Memang wow, best lah. And then next yang aku pergi is aku tengok match Persib Bandung lawan PSS Sleman. Again PSS Sleman. Pergi dengan seorang lagi member aku, Dito, sebab dia pun tak pernah try pergi ke game Liga Indonesia, so aku bawa dia. Masa tu aku pergi kerana ada seorang pemain Persib Bandung masa tu, dia pernah main KL, Ahmad Jufrianto. Dia dari Persib Bandung ke KL dan balik ke Persib. So aku just tanya-tanya dia, and then ada member sama buat Fox Sports dengan aku. Dia daripada Fox Sports Indonesia, Aun. Dia siap tolong kita orang untuk dapat duduk dengan geng supporter Frontline Boys. So kita memang dapat rasa macam mana betul-betul. Sebab selalu aku pergi event, aku pergi PSS Sleman, aku tengok kat Stadium Maguwo, aku duduk kat VIP seat. Tak ada VIP, kita macam grandstand lah. Aku tak dapat duduk dengan kurva suit. But this time aku dapat duduk sekali dengan fans. Aku rasa lah macam wow, unik. Memang menarik. So aku pergi tengok. Masa tu Persib Bandung menang 1-0. Memang bergema lah. Stadium masa tu bukan GBLA, apa Stadium Bandung masa tu. Tapi itulah first experience aku untuk tengok Liga 1. Masa tu aku dah plan lah, banyak lagi match Liga 1 aku nak tengok sebelum Covid pula melanda. Aku pergi masa tu untuk kerja jugalah, sebab aku menulis untuk Fox Sports. So aku pergi ke Phnom Penh. Pun first time kira aku tengok bola kat Kemboja, Phnom Penh. Malaysia lawan Kemboja menang 1-0. Pun sama agak unik. Aku tengok macam mana fans dia masuk, cara susunan diorang, macam mana diorang masuk, macam mana lain lah. Memang setiap negara ASEAN ni berbeza lah. And then aku ke Bangkok second time. Yang paling best sebab masa tu start aku dah tak rasa aku badi. Sebab masa kat Phnom Penh Malaysia menang, akhirnya badi kalah aku tak ada. And then second match aku pergi kat Bangkok, Malaysia semi-final, Malaysia menang. The only 2 game away yang masa tu main aku tak pergi, dua-dua Malaysia kalah, main kat Hanoi. So aku rasa mungkin kalau aku pergi masa tu menang kot. Yang first tu sebab tengah minggu dan aku pula masa tu banyak kerja, so aku tak dapat pergi. And then second final pun aku tak dapat pergi sebab esok tu aku ada flight ke Europe. So agak kecewa lah masa tu tak dapat pergi, sebab aku dah sampai cuba check lah masa tu macam adakah macam kalau aku pergi ke Hanoi aku sempat balik dan sempat catch up flight aku untuk ke Europe, tapi tak dapat.
So terpaksalah aku tinggalkan dan Malaysia kalah masa tu. Selain daripada dekat Asia Tenggara yang aku pernah pergi sampai keluar untuk tengok match is game Bundesliga lah, 2 game Bundesliga. Masa tu aku menulis untuk Football Tribe dan editor aku Kish, dia pernah pergi sebelum ni under invitation Bundesliga, so dia kata this is a good opportunity lah. So aku pergi. Dua match tu memang match yang gila lah. First aku tengok adalah Eintracht Frankfurt versus Bayer Leverkusen dekat stadium Bayer Leverkusen Bay Arena. Then second paling gila lah. Second aku dapat tengok derby antara Schalke versus Dortmund. Since tu aku macam agak menyokong Schalke lah. Tapi memang masa tu tengok macam mana derby kat sana compared to other derbies, beza lah dia punya supporting culture and stuff. Itulah dia semua match luar negara dan how I started until now. One thing bestnya bila kau pergi luar negara and tengok benda-benda ni, kau belajar new things. Instead of kau just tengok pada the football aspect, player aspect, kau tengok pada cultural aspect ataupun macam supporting culture diorang punya aspect. Sebab macam kat Jerman sendiri aku tengok macam mana how they, walaupun diorang cuba untuk globalize the sports ataupun the team, yang penting adalah the local people. So daripada sekecil-kecil staff sampailah ke pengarah, diorang cuba untuk cari orang yang local, so that walau macam mana pun jiwa local tu tetap ada, something yang kita boleh belajar. Sama macam kat Indonesia, yang penting adalah sokongan setempat, macam mana pure passion diorang tu, something yang Malaysia, even kat Malaysia sendiri boleh belajar benda tu. Okay, update on the Mystery Kid. Aku tengok diorang dah on the way, baru hantar kot. So tak sampai ke Malaysia lagi, baru keluar UK, baru hantar, nak naik kapal lagi. So updates benda tu akan aku ceritalah lagi by next video, tengok kalau dah sampai masa tu. Jadi saranan aku kepada korang adalah, if you have the time, if you have the money, go for it. Just go explore new football culture dekat luar. Instead of just duduk. Bukan nak kata kita sokong liga luar, but sometimes it's good that kalau kita dapat try and explore other cultures as well. Untuk peminat bola, football culture. So just go ahead, and until kita meet di the next video, jangan lupa like, subscribe. Ciao. Oh ya, Jebat says hi to you guys.